Selamat tidur. 23 Selamat orang. pagi. Okay. Selamat pagi. Mana yang lain tidur lagi Tolong kejut kawan-kawan lain. Hari tu saya ajar sampai mana? Grup data. Dah masuk tak? Faizul. Oh, Faizul. Ya, madam. Hari tu kita belajar sampai mana? Okay, Sarah.
Hari tu sampai mana Kak Sarah? Minggu lepas saya nyanyi kan, tak tahu. Okey. Atikah? Nur Atikah, ada ke minggu lepas? Macam tak belajar je, baru seminggu ni. Walah. Ai. Sekarang week 4. Dah nak test dah ni. Belum mandi ke? Tak sahur ke? Variance for ungroup data. SD untuk ungroup data? Standard deviation dah kan? Farhana je ingat. Standard deviation dah. Okay, thank you Farhana. Ada rasa macam tak bestnya online. Tak apalah. Nasib baik tugas. Okay, sama-sama. Alright. Sekejap saya tak tunggu lah. Mana? Sekejap sementara tu. Saya buka. Korang tunggulah kawan-kawan. Kalau ikut kelas lain, dah habis dah chapter 2. Kita chapter 1 pun tak habis lagi ni. Saya buka dulu. Okay. Untuk yang pergi muat minggu lepas kan, dan yang datang juga minggu lepas, boleh pergi dekat YouTube. Lepas tu search lah nama saya. Soalan paling susah tu nama saya siapa. Okay, search nama saya. Nanti pergi dekat playlist. Ada tajuk statistik chapter 1. Descriptive measurement. Maksudnya bab 1 ni lah. Berkenaan mean, mode, median. Tapi ini ialah video lama. Boleh saya dah pecah-pecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik tu dah bercakap dah. Okay, so saya dah pecah-pecahkan. Nanti boleh pergi kepada video yang nak dengar je lah. Okay, kat sini ada group dan ungroup data. Relationship, variance for ungroup dan juga group data. Nanti ada masa, ada ruang. Kalau rasa tak faham, nak study balik untuk test. Aku tahu korang memang study untuk test je, tak ada benda lain. Okay, boleh pergi kat sini lah. Ataupun boleh search nama-nama pensyarah yang lain yang mengajar statistik. Puan Syazana, Jamilah dan juga Zul Afiq. Saya tak pasti dia orang
ada tak upload video untuk chapter 1 dan chapter 2 dan seterusnya lah. So kalau kat sini saya punya video ni ada juga untuk engineering math yang korang dah belajar tu tapi korang pun tak ingat. So in order to recall bolehlah kan. Okay, so itu untuk makluman. Jadi saya terus kepada group data. Okay, sekejap saya cari nota saya. Sekejap saya nak tunjuk juga kehadiran. Untuk kehadiran week 1 kita ada cuti whole, week 2, week 3 ada ramai yang pergi muat. Okay, untuk week 2 ni section 1 Hazim tak datang untuk week 2. Aina Fakihah. Aina ada ke? Ada, madam. Aina dah bagi tak saya slip muat tu? Belum lagi, madam. Lagi. Nanti Aina WhatsApp saya slip muat. Okey, madam. Okay, lepas tu Irene. Yang saya warna hitam ni saya tak jumpa. Dan ataupun saya tak download lagi slip muat. Ataupun korang tak WhatsApp saya lagi slip muat. Irene, Amir Lokman, kalau dah bagi. Puan, maafkan saya Amir Lokman. Saya bukan muat. Saya ada meeting dengan dekan dan TD HEPA. Okey. Terima kasih Puan. Sama, saya pun dah lupa dah. Tapi awak dah bagi saya surat kan? Saya dimaklumkan yang surat pelepasan kelas dekan dah letak nama saya. Dah dapat tak surat tu? Oh, saya belum dapat lagi. Okey, nanti kalau dah dapat bagi kat saya lah. Sure, boleh Puan. Okey, terima kasih. Lepas tu siapa lagi ni? Yasmin. Ya, saya, madam. Yasmin belum bagi saya slip muat kan? Belum lagi. Nanti bagi Okey, madam. Okay. Aidin ada ke? Ada, madam. Okay, nanti Aidin WhatsApp saya semua yang tu WhatsApp saya. Sebab takut takut tak ada. Takut saya terlepas. Kalau sesiapa yang dah WhatsApp saya, lepas tu saya tak reply, tolong WhatsApp semula. Just cakap, Madam, soft reminder, saya dah hantar sekian-sekian ataupun ini soalan saya sekian-sekian tapi Madam belum jawab. Mohon respon. Macam tu lah nah. Kita ada berapa orang ni? Ya Allah. Rasa macam sedih no. Tak cukup staff 39. Sekejap kita ambil attendance teruslah dulu. Semua boleh buka telefon. Pergi dekat Smap. Sekarang pukul berapa? 9 sampai. Tutorial. Kalau tak berjaya scan, just masukkan nombor yang ke atas ni. Okay.
Masuk. Madam, Ya. saya tak boleh nak buka Smap. Okay, siapa namanya? Saya tak Ah. boleh scan. Ambil. Tak payah scan, ambil nombor ni je. Tak boleh buka Smap siapa? Saya Muhammad Alif. Saya tak. Muhammad Alif Al-Furqan. Muhammad Alif. 14 nombor 14. Dalip. Thank you, madam. Betul kan ni? Betul, madam. Okay. Madam, saya pun tak boleh scan, madam. Siapa saya? Amir. Saya Muhammad Akmal Daniel. Muhammad Akmal. Okay. Betul kan? 19. Betul. Okay, thank you. Lagi? Wan, saya Wan. Ambil Luqman. Saya tak boleh buka Smart. sekejap. Kenapa tak boleh buka ni? Internet kot. Ni boleh pergi GM? Oh, dia tarik macam tu Okay, Mei, 16 settle. Terima kasih, Puan. Sama. Siapa lagi? 32. Cukup dah kot. Kita ada berapa ni? 40 dah. Madam, saya tak dapat nak scan lah, madam. Tak dapat nak tekan juga. Tak dapat masuk nombor juga. Ha. Okay. M, nombor 10 kan? Alright. Terima kasih, Lagi madam. siapa? Madam, saya tak boleh buka Smap Ahmad Nur Hafiz. Nombor 5. Ahmad. Okay. Lagi? Terima kasih, madam. Sama. Saya madam. Saya siapa? Saya tak tengok belakang. Muhammad Iqmal Arif madam. Ahmad Iqmal. Muhammad. Ai. Iqmal Arif 34. Tu madam. Terima kasih madam. Okay. Yang datang 39 ni. Lagi 3 orang. 39 tolak 2. 40 atau 38. Lagi 2 orang. Kita ada 40 kat sini. Saya ada 2. 1, 2, 38. 38. Yang baru masuk 36. Ada share device. Ada tak boleh masuk. 2 orang lagi. Tak ada. Saya habiskan dulu Attention list. Kamilia, Haziq Aiman, Syafiqah, Airin, Imaduddin. Ni share device ke? Saya tak boleh scan tadi, madam. Okay, tapi share lah kan? Okay. Tak, madam. Sama. Tak share device. Tak share device. Apa? Kamilia, Syafiqah, Airin. Alah, saya tak nampak lah siapa ni. Okay. 42. Lagi 2 orang. Ni 36 ni tahu baru. Kita tahu. Yuk. Ramai ni tak datang. Kaya saya. Irfan, Izzat, Nazmi, Syarul Hisham, Zam. Mana Zam? Aiman. Alif Isma. Ahmad.
Adam, Abu. Saya Muhammad Isma, madam. Muhammad Alif Isma. 15. Okay. Lagi. Lelong. 41. Madam. Ya. Zahirin ada madam. Siapa? Zahirin. Nombor 6. 6. Okay. Lagi. Kalau tak Adam Haikal madam. Adam baru masuk Adam eh. Ya betul. Sahur ke? Sahur tidur balik madam. Madam, Agak- saya Muhammad Nazmi dah tadi. Muhammad Nazmi tak datang kan? Ada madam. So, Okay. Lagi Madam, saya Ahmad Kifayatumullah. Ahmad. Okay. Dah. Assalamualaikum, Satu. saya Abdul Hazim dan Mana-mana? atas kali. Okay. Anjang yang nama dia nombor 3. Madam, saya Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Okay. 43. Madam, saya Muhammad Iqbal. Bal. 47, 2, 45 lagi 2 orang. Lagi seorang. Izzat, Syarul, Zam. Budak lelaki ni. Hazim, tak ada. Anif, Amza, Aiman, Abu. Semua ni dah kejut belum? Kawan-kawan ni dah kejut belum? Ada ke share device ke? Beritahu tau. Tapi jangan menipulah. Itu tidak membantu. Right tutup Kita tutup dululah. Bismillahirrahmanirrahim. 8 orang tak ada. Okay. Saya masih share kan. Sekejap saya buka saya punya ni. Statistik modul ke, saya simpan kat sini ke. Siapa baru masuk? Ada orang baru masuk ke? Yang baru masuk, usahlah senyap-senyap je. Bagi tahu saya siapa yang datang, nanti nak je datang. Okay, sebelum mulakan, so kita ambil masa dalam 30 saat untuk memohon dan melapangkan dada supaya kita sedar matlamat dan objektif kita berada di hadapan komputer, berada di hadapan skrin, telefon dan juga pegang pensel serta buku dan kalkulator. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sahaja aku belajar dan mengajar kerana Allah Ta'ala. Jadikanlah setiap lisanku, perbuatanku sebagai ibadah kepadamu. Ampunkanlah dosa-dosaku. Murahkanlah rezekiku, berikanlah aku rezeki yang banyak dan juga berkat. Ampunkan dosa kami semua ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab. Terimalah
fi sabilillah kami ini. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, so orang lain, section lain sudah kita terkedik-kedik lagi. Saya minta maaf lah. Okay, so saya recap sedikit berkenaan chapter 1. So chapter 1 ni kita ada 2, ungroup data dan juga group data. Kita berkenalan dengan 5 sekawan. Okay, mean, mode, median, mode, variance dan juga standard deviation. So 3M ini mengukur central tendency, kecenderungan memusat. So kita melihat di manakah data kita berada, stand data kita berada, kita dapat menjangkakan, kita dapat menganggarkan apa yang kita nak anggarkan mengikut situasi. Kemudian kita juga sudah melihat sedikit measure of dispersion, iaitu ada 2 terms, standard deviation dan juga variance yang memberikan kita gambaran berapa jauh data kita daripada nilai mean. Okay, sama ada ke atas ataupun ke bawah nilai standard deviation ini daripada mean. Semakin besar, maknanya data kita semakin jauh tersasar daripada nilai mean di sini. Kalau nilai standard deviation semakin kecil, maknanya data kita berkisar sekitar nilai mean. Kalau negatif, maknanya data kita jauh ke bawah daripada value mean. Kalau positif, jauh ke atas daripada value mean. Jauh tak jauh bergantung kepada nilai. Kalau 1, 2, 3, 4, ni 1, 2, 3, 4. So ni nilai bagi SD. Semakin besar nilai SD, semakin jauh daripada mean. Okay, kita dah lihat cara nak kira ke 5 terms ini untuk ungroup data. So hari ni kita akan pergi kepada group data pula. Okay, untuk group data, apa bezanya dengan ungroup data? Bagi group data, kita akan, bagi group data, kita akan berkenalan dengan table yang ada kelas. Okay, dia dikelaskan dalam satu kelas yang sama julatnya, sama besarnya. Okay. Beza antara table simplified ungroup data dengan group data, bezanya kita dapat lihat di sini. Kalau simplified ungroup data, so dia tak ada dash, tak ada 5 hingga 5.9. Itu tak ada. Itu ialah ungroup data. Tapi simplified in table lah. Okay, so kita akan lihat pertama sekali kepada cara bagaimana mencari mean. Okay, bagi group data, nak cari mean, bagi group data ini formulanya. Okay, jumlah F yang didarabkan dengan X bahagikan dengan jumlah F. So notationnya still X bar. Okay, tapi bagi group data, nilai X di sini bukan bermakna data 5, 6, 7 tu. Tak. Kita X di sini refer kepada midpoint bagi setiap kelas. Okay, katakanlah pada example 1.7 ini kita ada skor bagi markah employee
pekerja kita. So employee ni kita bagi kuis contohnya. Ada 50 soalan objektif. Okay, employee kena jawab. Pekerja kita kena jawab. So kita pun nak analisa sejauh mana kebijaksanaan employee kita tentang syarikat kita. Contohlah. So ada yang dapat 2 hingga 9 markah. Okay, 2 hingga 9 markah. Ada 2 orang yang dapat. Macam sedih lah 2 hingga 9. Memang tak tahu ni 2 orang. Mungkin pekerja baru masuk 2 jam. Contohlah. Okay. So yang paling tinggi dapat markah kat sini 49. TikTok ni cemerlang. Okay. So markah kat sini 2 hingga 9, ada 2 orang, 10 hingga 17, ada 3 orang dan seterusnya. Bagi soalan kebiasaannya yang diberi hanyalah 2 kolom ini sahaja. Okay, kolom kelas dan juga kolom kekerapan iaitu F, frekuensi, kekerapan. Okay, bagi mencari min perlu tambahkan satu lagi kolom. So step 1 you have to add another column which is X. X ialah midpoint. Macam mana cara nak cari midpoint? Ada nama adik tak? Tak ada. Nama ramai dah ni, 50. Tolak 2, 48. Akram. Salah. Akram. Akram. Okey, Akram tak ada. Ada madam. Ada. Akram ada lamanya. Akram saya panggil-panggil. Okey Akram, macam mana nak cari midpoint Akram? Akram rasa Akram tahu tak? Tahu. Okey, macam mana? Lower class tambah dengan upper class, lepas tu bagi dengan 2. Okey, terima kasih Akram membantu saya. Moga-moga ilmu yang Akram sampaikan hari ni akan memberikan pahala yang berpanjangan lah. Biarkan kawan yang tak ingat tu akan ingat. Okey, terima kasih Akram bagi mencari midpoint iaitu X. Okey, notation dia X notation dia X. Tambahkan lower dan upper limit ini bagi setiap kelas dan bahagikan dengan 2. So 2 hingga 9, 2 tambah 9, 11 bahagi 2, 5.5. So teruskan sehingga habis setiap kelas. Sampai habis. Okay. Setiap kelas cari nilai midpoint dia. Kemudian bagi memenuhi kehendak formula jumlah F darab dengan X. Maka perlu ada satu lagi kolom iaitu F yang didarabkan dengan X, midpoint. So frekuensi darab midpoint 11 dan seterusnya bagi semua kelas. So darabkan dan oleh kerana dia minta jumlah F yang didarabkan dengan X, maka perlu cari jumlah. Okay. Kemudian kita cari jumlah keseluruhan frekuensi. Sebab apa? Sebab kita akan bahagikan dengan jumlah frekuensi. So jumlah frekuensi ada di sini. I besar merujuk kepada summation. Summation itu jumlah. Okay, baiklah. Seterusnya bila dah cari dan tambah kolom, so kita tinggal masukkan di dalam formula. So X bar ialah jumlah Fx bahagikan dengan jumlah F. So substitute the value 649.5 bahagikan dengan 25. So what do we get? Mana kalkulator dan dapat berapa? Mana? Dapat tak? Dapat idea. Berapa? 25.98. Okey, makasih. Siapa tu? Terus tak jawab. Okey, terima kasih.
yang membantu saya. So 25.98 macam itulah cara nak cari mean bagi group data. Okay, kemudian kita lihat bagaimana cara untuk mencari median pula bagi group data. Okay, bagi group data ada dua cara untuk mencari median. Okay, yang pertama menggunakan formula, yang kedua menggunakan graph. Macam dia ada kat bawah ni, menggunakan graph. Tapi saya fokus hanya kepada menggunakan formula. Okay, by using formula only. So this is the formula for median. Formula tak perlu hafal tapi kena tahu apakah maksud setiap notation, setiap simbol ni, setiap huruf ni mewakili apa. Bagi mencari median for group data, so we have L, lower, subscript M. Okay, subscript M ini merujuk kepada median. So L, M menunjuk kepada lower class boundary bagi median class. Okay, N ialah jumlah frekuensi. Di sini ialah jumlah F M tolak 1. Jumlah F M tolak 1 bermaksud kumulatif frekuensi bagi kelas sebelum kelas median. M tolak 1 bukan nilai median itu ditolakkan dengan 1 tapi sebelum, kelas sebelum. Jumlah F maknanya kumulatif frekuensi. Kadang-kadang okay, summation F M tolak 1 juga ditulis sebagai F besar M tolak 1. Boleh juga ditulis CF, kumulatif frekuensi kelas median sebelumnya. Okay, simbol-simbol, notation boleh berubah-ubah mengikut buku. Okay, kadang-kadang author A gunakan yang ini, author B gunakan yang ini, author C guna yang ini. So terpulang pada masing-masing tapi maksudnya sama. Okay, dia punya nilai yang diperlukan itu merujuk kepada nilai di tempat yang sama. Kemudian bahagikan dengan FM. FM bermaksud frekuensi. Frekuensi bagi median class. Dan C ialah size kelas. Class size. Okay, kita akan tengok satu persatu dan saya rasa kalian pun dah tahu dah macam mana. Okay. Apabila mencari median bagi group data, kita sangat memerlukan kumulatif frekuensi. Kenapa perlu cari kumulatif frekuensi bagi mencari median? Sebab kumulatif frekuensi menunjukkan di mana data dalam kelas ini berada. Dari berapa sampai berapa. Kalau scattered, maksudnya ungroup data. Nak cari ungroup data, median bagi ungroup data kita kena susun mengikut susunan menaik. Okay. 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay. Lepas tu kita akan locate location dia kan. So N tambah 1 bahagi 2. Contohnya ada 10 data. So 10 tambah 1 bahagi 2, 11 bahagi 2, 5.5. So kita pun carilah 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 5.5 ada dekat sini. So kita ambil 6 tambah 7 bagi 2 kan. So itu cara locate median bagi ungroup data. Tapi bila group data kita tak ada, sebenarnya kita tak ada nilai data tersebut. Apa yang kita ada hanyalah kelas. 2 hingga 9. Okay, apa maksud 2 hingga 9? Maknanya skor antara 2 sampai 9. Ada 2 orang je. Adakah kita tahu skor daripada data yang raw, markah dia berapa? 2 ke? 3 ke? 4 ke? 3.5 ke? Okay.
7 ke 8 ke, kita tak tahu data tu sebenarnya berapa. Cuma yang kita tahu dalam kelas 2 hingga 9 markah ini hanya ada 2 data sahaja. So kita assume any number. Kita akan, apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh tahu daripada ni ialah kedudukan data tersebut. So 2 hingga 9, contoh boh je lah, 3 dengan 7. So pada kelas pertama ini, location bagi data ialah pada tempat pertama dan kedua. Pada kelas yang kedua, 10 hingga 17, dia dah bermula pada data ketiga hingga 5. 10 hingga 17, saya pilih 10, 11, 16. Frekuensi dia ada 3. So 3 kat sini. Data pada kedudukan ketiga, location keempat, location kelima. Jadi fungsi kumulatif frekuensi ialah bagi memberitahu kita kelas yang tersebut datanya daripada lokasi mana sampai mana. Bagi macam ni, kumulatif frekuensi yang pertama ialah data daripada ke 0 hingga 2 lah ataupun 1. Data pada kedudukan pertama, lokasi pertama hingga kedua berada pada kelas ini. Data ketiga sehingga data kelima iaitu ni, 3 hingga kelima pada kelas kedua. Jadi dan seterusnya 6 hingga 13, 14 hingga 19, kedudukan data itu berada pada kelas yang tersebutlah. Cara macam mana nak cari kumulatif frekuensi, saya percaya bahawa kalian semua dah tahu. Kita perlu tambahkan frekuensi, jumlah frekuensi pada kelas semasa dengan frekuensi pada kelas sebelumnya. Ni 2 sebab yang pertama lah. Terus sahaja. Nak dapatkan CF di sini, kumulatif frekuensi di sini ialah 2 tambahkan dengan 3 dapat 5. So 5 tambahkan dengan frekuensi kelas selepasnya 8 jadi 13. Dan seterusnya lah tambah. Dapat sehingga 25. Sehingga jumlah habis sama. Right? Dengan itu, bila mencari kumulatif frekuensi, maka kita dapat tentukan di mana kedudukan data kita. Nak cari median, mesti tengah-tengah. So, cari lokasi dulu. So, median, location dia ialah 25 bahagi 2. Jumlah data kita ada 25. So, bahagi 2 dapat 12.5. So di manakah lokasi 12.5? Melissa, di manakah lokasi data pada kedudukan 12.5? Pada kelas 18 hingga 25. Ya, betul. Terima kasih Melissa. So ada dekat sini. Sebab apa? Kedudukan 12.5 ada di sini. Ya. Pada kelas ini, yang ni, data yang berada di sini ialah data pada lokasi ke-6 sehingga 13. So median 12.5 ada kat sini. So we choose median class kita. Median class sebagai 18 hingga 25. Jadi bila dah choose, so carilah maklumat yang diperlukan bagi kita punya formula ini. Sekejap
Saya pun tak hafal. Jadi kena screenshot je. Okay. Oh dah ada dah jawapan dia. Dah ada Kat korang dah ada ke? Cheese. Control V. Astagfirullahaladzim. Tak payahlah, aku hafalkan je lah. Sekejap Sikit pula. Madam, Ya. kenapa 25 bagi 2 madam? Sebab jumlah data kita 25, tengah-tengah kita bagi 2. Okay madam. Ataupun kita boleh je guna N tambah 1/2 tu. So 25 bahagi tambah 1, 26 bahagi 2. Jadi berapa tadi? 13. Masih berada pada kelas yang sama. Mana weh? Hilang kau. Astaghfirullahaladzim. Liza. Subhanallah. Sabar. Ini dugaan bulan puasa. Allahu Akbar. Ambil. Okay. Sabar. LM. So nak cari median iaitu X tile. Perlu LM tambah C darabkan dengan N/2 tolak FM tolak 1. Bagi dengan F median. Okay. So, this is our formula untuk mencari median bagi group data. So, bila dah kenal pasti di manakah lokasi median dan kita dah kenal pasti median class. Median class kat mana? Kita cari lower boundary bagi median class. Macam mana nak cari lower boundary? Okay. 17 tambah 18 bahagi 2. So, kita akan dapat 17.5. Yang ini lower boundary dan upper boundary saya tak ajar. Kalian boleh dapatkan maklumat pada Google ataupun buku statistik semasa buku matematik semasa sekolah menengah. Okay, so kena recall. So lower boundary bagi median class ialah 17.5. Tambah. C boleh kat depan, C juga boleh kat belakang. Sama sahaja sebab dia ialah hasil darab. Okay, yang penting nanti tekan kalkulator, kena tekan yang berada di dalam kurungan dahulu. Okay, so C. Macam mana cara nak cari C? Okay, so kena ambil lower and upper boundary. Ambil saja kelas mana-mana. Sebab saiz kelas ialah sama. C merujuk kepada saiz kelas. Saiz kelas setiap kelas sama. Dan nak cari C mesti menggunakan lower and upper boundary. Saya ada ke lagi? So tolak dapat C8. Class size 8. Okay, boleh buat terus kat sini pun 25. Bahagi 2. Tolak. Saya hilang ke?
tadi? Saya tak hilang. Okey. Saya ada kat mana tadi? Okay, F. M tolak 1. CF. Cumulative frequency bagi median class sebelumnya. Sebelum median class. So, median class ada dekat sini yang highlight warna purple. So, cumulative frequency dia ialah 5. Kelas sebelumnya 5. Jangan salah pilih. Nah, sebab ramai juga yang salah pilih. Bahagikan dengan frekuensi bagi median class. Frekuensi bagi median class kita ialah 8. Maka substitute saja value 8. Alright. So tekan kalkulator satu per satu sekiranya kalian menggunakan 570 ms. So 17.5 tambah 8 darabkan dengan 12.5 tolak 5 bahagi 8. Saya tak bawa kalkulator. Dapat jawapan berapa? Psychomotor. Let's go. Berapa? Okay, no response. Let's just Ahmad Nur Hafiz. Ahmad Nur Hafiz, dah siap? Ayurin dapat 25. Sini 25 Okay, so value untuk median bagi case. Bagi case markah employee ialah 25. So conclusion yang kita boleh buat ialah 50% daripada kita punya pekerja ni dapat markah 25 ke bawah dan 50% lagi dapat markah 25 ke atas. So tengah-tengah lah. Ada yang separuh lower, separuh dekat upper. Okay, yang ini, ada soalan tak? Saya ni main cakap. Ada soalan? Tak ada soalan, madam. Okay, terima kasih. Jadi saya teruskan kepada mode. Okay, notation untuk mode ialah X hat. Okay, bagi mode sama juga untuk group data kita akan menggunakan formula. So ini ialah formula mode. Okay, maksud LMO di sini ialah lower boundary bagi model class. Lepas tu kena tambahkan dengan C yang didarabkan dengan segitiga pertama dan segitiga kedua. Okey, C ialah class size segitiga pertama. Bermaksud perbezaan. Okey, segitiga bermaksud different. Different bermaksud tolak. Okay. So frekuensi model class kena tolakkan dengan model class sebelum model class. Frekuensi kelas sebelum model class. So satu maknanya kena tolak dengan yang ke atas. Kalau dua ni maknanya kena tolakkan dengan kat bawah after model class. Okay. So kita lihat kepada example yang sama nah. Number of employee dan juga ni X hat. So Elmo darabkan dengan apa tadi?
Perbezaan pertama bahagi dengan perbezaan pertama tambahkan dengan perbezaan kedua frekuensi model kelas. So model kelas kena tentukan dahulu. Sama masa median kelas kena tentukan dahulu di mana kedudukan tengah-tengah. Tapi kalau model kelas macam mana nak tentukan yang mana model kelas? Apa yang kita perlu faham? Mod ialah yang paling kerap keluar, paling kerap muncul. So dekat sini cara nak lihat yang mana paling kerap muncul, kita lihat kepada frekuensi. Kat sini F ada. Ini bukan X tapi F. So frekuensi di sini mana yang paling kerap? Paling besar lah. So 8. Jadinya kita pilih 18 hingga 25 sebagai model kelas kita. Okay. Biasanya. Okay. Model kelas dan juga median kelas adalah kelas yang sama biasanya. Tapi boleh juga berlaku model kelas, kelas mod tidak sama dengan median kelas. So kena ikut step by step cara nak pilih kelas yang kalian nak kira lah. Kalau nak pilih kelas median, median lah. Kalau nak kira mod, carilah model class. So macam mana nak identify model class? So by looking at the frequency. Baiklah, selepas menonton, saya melihat frekuensi tertinggi, so kita pilih 18 hingga 25 sebagai model kelas kita. Maka, bolehlah kita substitute apa yang diperlukan oleh formula. So, lower boundary bagi model kelas ialah 17.5. Mana dapat? 17 tambah 18 bahagi 2. Dapat 17.5 kat sini. Okey, C tadi sama soalan yang sama. So saya terus substitute 8 je lah. Soalan yang sama. So kita dah tahu class size dia ialah 8. Mesti menggunakan lower and upper boundary. Okey, Squid Game yang pertama. Okay, mesti melihat kepada perbezaan frekuensi, model kelas dan juga sebelumnya. Okay, so 8 tolak 3. Bahagi benda yang sama ni kat sini. Okay, 8 tolak 3 berapa? 5. Tambahkan dengan 8 tolak 6. 8 tolak 6. Okay, tekan-tekan kalkulator. Dapat berapa? 8, 5 bahagi dengan 8 tolak 6, 2, 5, 7. Sama dengan come on. Fitri Hakim. Feed off it. Sekejap. Okay, Farhana dengan Nurin 23.21. Terima kasih. Mana Fitri? Lambat sangat. 23.21. So mod markah yang kerap diperoleh pekerja yang menjawab tadi tu, seramai 25 orang tadi tu.
So kerap dapat 23.21. So kalau bundarkan dapat 23 markah lah. Sangat ramai pekerja kita dapat 23 markah. Katakanlah markah dia 50, so less than half. 23 per 50 contohnya. So markah 23 ni tak sampai pun 25. So ada benda yang tak kena dengan pekerja kita. Okay, tengoklah ujian tu pasal apa kan. Kalau pasal peribadi diri sendiri, diri kita mungkin dia tak tahu. Tapi kalau tentang syarikat, so bila pekerja dapat 23, mood dia 23 ramai sangat dapat 23 markah, jadi kita kena buat sesuatu lah. Tak sampai, ilmunya tak sampai separuh pun yang dia orang tahu tentang syarikat. Okay, so kita dah tengok central tendency, kecenderungan memusat bagi grup data. Mean, mode dan median. So semuanya menggunakan formula. Okay, sekarang ni kita nak tengok dispersion. Bagaimana data tersebut tersebar. So hanya fokus kepada standard deviation. Okay, bagi mencari standard deviation mesti lalu variance. Mesti lalu variance. Nak pergi kampus mesti lalu jalan raya. Nak pergi kampus ke bilik kuliah mesti lalu jalan raya. Begitu juga macam nak cari standard deviation mesti lalu variance. Okey. Satu perkara yang perlu kita tahu bagi mencari variability ialah mencari range. Range ialah highest value tolak dengan lowest value. Okey. Sebelum yang ni kena tahulah nah. Paling besar tolak paling kecil. Okay. So variance notation dia ialah S kuasa 2. Standard deviation notation dia ialah S sahaja. Sebab dia ialah punca kuasa 2 bagi S kuasa 2. Sekejap Okay. Aduh, sorry. Bebel sampai mana tadi? Bebel. Okay, tak ingat dah. Tak apa, ulang balik. So, notation bagi variance ialah S kuasa 2. Standard deviation ialah S sahaja. Okay, bagi group data, kita ada dua formula untuk mencari variance. Okay, ni formula pertama. Yang ini formula kedua. Okay. Saya personally saya lebih suka kepada formula kedua ini.
sebab dia lebih mudah. Okay. Saya tunjuk satu-satu nah. So nak cari variance ialah menggunakan jumlah X kuasa 2. So bila bercakap tentang group data, kena tanamkan dalam minda, dalam hati bahawa X ini bukan data tapi X ialah midpoint. So kena cari jumlah midpoint kuasa 2. Maknanya midpoint itu kita kena darabkan dengan midpoint sekali lagi dan cari jumlah dia. Tolakkan dengan jumlah X yang dikuasa 2kan, bagi dengan N dan N tolak 1 lah. So dekat sini. Apa yang kita perlukan hanyalah cari X kuasa 2 dengan jumlah X yang dikuasa 2kan. So midpoint sangat senang untuk dicari. Tapi di sini. Okay. So jumlah dalam kurungan maknanya setiap midpoint X tolak X bar. Midpoint tolak min. Okay. Midpoint min. Kemudian kuasa 2kan baru cari jumlah. Okay. Setiap midpoint ni midpoint. So kita kena cari X bar dululah. Okay, nak cari X bar macam mana? Jumlah Fx bagi dengan jumlah F. So kena kira ni dulu. Dapat data midpoint kena tolak dengan siapa nama dia? Min. Lepas tu kena cari lagi X tolak X bar punya kolom. Lepas tu kena buat lagi kolom lagi satu X tolak X bar yang dikuasa 2kan. So formula yang pertama ini sangat renyah, sangat banyak step. Okay, saya tidak galakkan, tapi kalau ada banyak masa dan lebih suka menggunakan formula ini, boleh teruskan. Tapi saya dalam kelas, saya akan gunakan formula yang kedua. Kalau tengok pada siapa nama dia? Internet, sangat banyak formula mencari variance bagi group data. Tapi kita di diploma ni kita gunakan yang inilah, yang kedua ni. So saya prefer yang ni . Okay, soalan dia sama lah. So nak cari S kuasa 2 ialah menggunakan jumlah X, apa benda, jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X kuasa 2 per N bahagi dengan N tolak 1. Baik. So bila ada dua kolom sahaja yang diberikan, so you have to look for third column lah. So X. X tadi dah sama kan dengan kat atas ni. Sekejap saya ambil balik. Jauh pula dia ada. Mana weh? Mana median. Ko. Masih masa lah Lisan. Okay, so kena tambah dah ada jawapan. Okay, so kena tambah 2 kolom lagi lah. Midpoint dan juga X kuasa 2. Sebab saya dekat mana ni? Sebab apa? Kena tambah X kuasa 2 di sini. Sebab kita akan gunakan di dalam kita punya formula.
Jumlah fx kuasa 2. Mana satu formula dia ni? Okey. Okey. Tadi tu saya tengok formula untuk ni group. Kenapa dia ni? Okey. Kita jangan guna formula yang ini, kita guna formula yang bawah ni lah. Yang ni lah. So boleh ada 2 formula sebenarnya. Ada 3 lah ni. Sorry Okay, ada 3 formula. Tapi sebenarnya saya suka yang ni. So saya akan gunakan yang ni instead of formula ketiga ni. Ni formula ketiga. Okay, apa bezanya? Dia ada F. Dan dia tak ada, dia punya N tolak 1 tu dibawa ke sini. Ke luar. Okay, saya akan gunakan formula yang kedua ni. Okay. Satu, 2, 8. Cuba saya cek sama ke tak. Sekejap Boleh tak dapatkan X kuasa 2 punya jumlah? Alamak, korang ada dengan saya ke tak? Sekejap saya mencari kalkulator. Alhamdulillah. Kalkulator zaman tingkatan 4. 5.5 mod SD. So 5.5 M plus 13.5 M plus 21.5 M plus 29.5 M plus 37.5 M plus 45.5 M plus. So ada 6, 2, 4, 6. Kemudian carikan summation jumlah X kuasa 2 yang pertama. 5, 0, 2, 1.5. Dapat tak ni? Dapat madam, dapat. Okey. Okey, terima kasih. Sekejap. Saya nak menguji apa beza formula kedua dengan ketiga tu yang F ni. S kuasa 2 sama dengan, so bila nota di-type oleh manusia jadinya macam ni lah. Jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X. Okay, jumlah X kuasa 2 5021.5 tolak jumlah X kat sini. So cari summation jumlah X nombor 2 153 kuasa 2 per dengan N kita 25 bahagikan dengan 24. Okay, so alpha variance X 153 kali 1 sama dengan bahagi 25.
5021.5 tolak answer dengan bahagi 24. 170. Sini korang dapat berapa? Betul ke? X. Punca kuasa 2. Ya. Punca kuasa 2. 170. 11. Punca kuasa 2. Satu lima tiga jumlah X kuasa 2 sama bahagi 25. 5021.5 Okay. Yang mana guna sekejap 8. Kalian kan ada kalkulator? Kan? Boleh tak cuba masukkan gunakan mod statistik tu. Mod statistik, masukkan data, tak kisahlah 570 ES plus ke 570 apa-apa MX ke. Masukkan data X ini sebagai data. Kiranya data kita nanti yang 570 biasa tu, pilih mode SD 5.5 M plus 13.5 M plus dan seterusnya sampai 45.5 M plus. Saya dah jadi confused dah. Satu 70 214 kan? Kalau yang ni Amel pakai kalkulator apa? Ah, 570 buat. Dapat nilai SD ataupun variance, nilai SD berapa? Sama macam tu 170 tu punca kuasa 2 170. Hari tu yakin je saya menjawab. Saya menggunakan tu. Jumlah fx kuasa 2. Jumlah okey. Population dengan sampel. Jumlah fx kuasa 2, fx kuasa 2 jumlah. So memang kena ada f. Jadi paksalah kita buat benda lain. Okay, macam ni. Untuk
Saya ulang untuk group data, mencari variance kita akan gunakan formula yang ketiga ni, iaitu dengan kewujudan fx kuasa 2. Ada f. Ada f. Saya pun kena remind sampai diri sendiri pun dah terlupa. Jadi nak cari variance kena tambah kolom yang lain lah. Kita dah ada X, ada F. Kat sini kena cari X kuasa 2. Allah. Kena cari X kuasa 2. Confused tak? Adakah kamu okay? Are you okay? Okay? Okay ke hidup? Tak okay. Okay. So, untuk group data, conclusion sekali lagi bagi group data perlu gunakan formula yang ketiga tadi, iaitu 1 per n tolak 1 darabkan dengan jumlah fx kuasa 2 tolakkan dengan jumlah fx yang dikuasa 2kan bagikan dengan n. Okey. So apa yang kita perlu buat? Cari x kuasa 2 iaitu midpoint kuasa 2. Kemudian tambah lagi kolom fx kuasa 2 di mana frekuensi perlu darabkan dengan x kuasa 2. F darab x kuasa 2. Dapatkan di sini, dapatkan jumlahnya. Kemudian okey, settle. So tambah 2 ni. Okey, x kuasa 2 dah dapat jumlahnya. Oh, dia tak perlu. Okey, so cari yang ini. Tolong carikan yang ini. Sebenarnya jawapan ni dah ada. Tapi saya nak kalian kira dulu. Sebab biasanya student akan ambil yang ini fx. Lepas tu dia darabkan dengan nilai tu semula baru dia tulis kat sini. Sedangkan dia ada beza fx kuasa 2 dengan fx kuasa 2. Okay, kena pandai analyse lah. Kena bezakan. Jangan ambil yang ini dikuasa 2 kan. Ambil F darabkan dengan X kuasa 2. So dapat jumlah ni sama tak? 19956.25. Satu tips untuk bagi pengguna kalkulator 570 MS yang biasa tu, kalian masih boleh menggunakan mode SD. Okay, kalau tekan kalkulator tu cari mode, lepas tu ada jumpa SD kan, standard deviation. Okay, pilih mode tu. Bila dah masuk mode tu, nak cari jumlah fx kuasa 2 yang kat sini ni. Okay, apa yang kalian perlu buat ialah masa masukkan data, jangan masukkan yang buat manual. Terus masukkan 2 darab dengan x kuasa 2 kat sini. Puluh. Okay, lepas tu tekan M tambah. Bila dah tekan M tambah tu, data yang kedua ialah 3 darabkan dengan X kuasa 2 kat sini. Iaitu 1,8,2.
So masukkan 3 darab 182.25 sampai habis. Maknanya M plus 8 darab yang kat sini. M plus 6 darab yang kat sini. M plus 3 darab yang kat sini. Lepas tu bila dah masukkan habis data, barulah pergi kepada shift 1. Nanti akan ada jumlah X kan. So tengok jumlah X tu. Dapat tak 19956.25 ni? Dapat ke? Dapat madam. Ana? Okey. Kalau guna kalkulator pun dapat Jadi substitute dalam formula. So jumlah fx dah kira waktu ke atas-atas. Kuasa 2 kan dan masukkan dalam formula lah. Nanti kita akan dapat jawapan bagi variance. Untuk standard deviation ialah S iaitu punca kuasa 2 128.43. Dapat 13 point something. 11.3327. Okey. Nanti bila di dalam test kan mungkin kelang kabut. Okay, dia gemuruh satu, sakit hati satu, sejuk satu, lepas tu dia tengok kawan dah siap, dia jadi makin gemuruh. Dia akan careless mistake itu lebih banyak. Jadi saya beri kelonggaran hanya untuk section saya hanya untuk section saya. Contohnya dia suruh cari variance. Kat sini kan perlukan jumlah fx kuasa 2 kan. Kelonggaran yang saya akan berikan ialah di sini boleh tinggalkan ruang kosong dahulu. Boleh tinggalkan ruang kosong dahulu. Hanya perlu tulis jumlah fx kuasa 2. Maknanya saya akan fokus hanya kepada value yang diperlukan pada formula. Yang ini jumlah fx. Di sini kalau kalian kosongkan dahulu, katalah tak cukup masa kosongkan dahulu, boleh je terus tulis 649.5 ni. Saya terima. Kat sini pun, kat sini dia memang kena ada lah X kuasa 2 ni. Biasa kalau satu table yang diperlukan untuk mencari mean, mode, median dan variance ni, standard deviation ini, jumlah yang diperlukan ada 3, iaitu jumlah F, jumlah fx dan jumlah fx kuasa 2. Untuk section saya sahaja, jangan buat kat section orang lain, jangan bagi tahu kat orang lain lah. Takut lecturer dia orang tak terima. Kat sini boleh kosongkan, kat sini pun boleh kosongkan. Yang ini tak payah kosongkan lah sebab ini memang dah diberi, tak perlu cari. So diberi. Saya tetap bagi markah. So itu kelonggaran bagi kalian lah. Kalau ada banyak masa tulislah. Jangan tak tulis. Sebab summation kat sini dengan kat sini boleh gunakan kalkulator terus. So fx terus masukkan data 2 darab 5.5. M plus 3 darab 13.5. M plus 8 dan seterusnya lah. So settle untuk bab 1. Sekarang kita berada pada minggu keempat. Jauhnya. Kita test minggu ke-6. Ingat tak minggu ke-6 hari Senin petang. Kelima. So maknanya saya kena habiskan chapter 2 minggu depan. So saya sangat berharap minggu depan boleh tak
nak buat kelas tambahan ke nak move on kepada kelas terus daripada pukul 8 sampai pukul 11 untuk habiskan chapter 2 sebab test akan masuk sampai chapter 2. Siapa saya punya rap tadi? Faizul. Nanti dia dengar ke tak? Faizal nanti tanya dekat kawan-kawan lah, buat poll sama ada nak buat kelas straight 8 sampai 11 pada hari Rabu minggu depan ataupun nak buat kelas ganti sebab kita ada week 1 punya holiday. Hari apa? Whole hari tu kan. Sebab kita nak test. Okay, nanti Faizal buat poll lah. Terima kasih. Dah 10.48, betul ke kehadiran saya ni tadi? Ya Allah, jap. Kehadiran hari ni 13. So, absent 7 untuk absent 8 orang. Abu tak ada. Aiman ada, Aiman Rahman. Ada. Betul ke? Aku dengar. Aiman Rahman. Hamzah ada. Abu ke tu? Hamzah ada. Madam. Hamzah ada. Korang ni. Hamzah, Anif. Hamzah tak ada pun. Amar. Anif ada. Rizwan ada. Hamzah tak ada. Hazim. Madam, Hamzah ada. Dia terkeluar sebab dia habis. Okay. Mana Hamzahnya? Madam. Mana Hamzah? Okay. Hamzah pergi mana tadi pagi-pagi? Hazim. Hazim Rosdi ni kenal ke tak kenal ni? Mana Hazim? Haziq Fayad. Hazim Idhan. Haziq tak ada. Hazim ni korang kenal ke tidak? Tak ada jawapan, tak kenal. Izzat Ikmal, Syahrul Hisham. Saya madam. Okay. Izzat ada. Syahrul Hisham. Ada madam. Ada. Zam. Zam ada. Okay, so tak ada 29 dan juga 2. 29. Okay. Baiklah. Terima kasih semua. Selamat belajar dan selamat berbuka puasa. Moga-moga apa yang kita dapat hari ini kekal lah dalam ingatan sehingga mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Madam.